Soalan terusnya. Rajah 7 menunjukkan graf laju dalam masa bagi pergerakan satu zarah dalam tempoh 40 saat. Kita baca dahulu. Belum dikira dia dah bergerak. Belum kita sukat dia dah bergerak. Lajunya V. Zoom. Selepas 10 saat, lajunya menjadi 15. Zoom. Lepas itu, 15 ni dia bergerak tapi sama je. Selama daripada 10 hingga 28. Fikirkan berapa beza dia ni. Lepas itu, selepas 29, dia dah mula slow. Dah mula letih. Makin ke bawah, makin menghampiri sifar untuk gerak laju. Makin tak bergerak. Dan 40 saat baru dia berhenti. Tak bergerak. Itu ceritanya. Soalannya, nyatakan tempoh masa dalam saat zarah itu bergerak dengan laju seragam. Laju seragam maksudnya laju yang sama, yang tak bergerak, kekal sama je dalam satu tempoh. Jadi inilah. Jadi dia tanya bukan lajunya, nak tanya tempoh masanya. Jadi daripada 10 hingga 28. Daripada sifar hingga 10, 10 lah. Sifar hingga 28, 28 lah. Sifar hingga 40, 40 lah. Sifar hingga 10, 10 lah. Tapi 10 hingga 28 bukan 28. Perbezaannya sebenarnya kita nak cari. Sebab tu 10 kenapa? 10 tolak sifar. Kenapa daripada sifar 28 tu 28? Sebab 28 tolak sifar. Kenapa sifar hingga 40 tu 40? Sebab 40 tolak sifar. Boleh? Jadi yang A tu adalah 28. Kamu tolak dengan 10. So jawapannya 18 saat. Boleh? Yang kedua, kadar perubahan laju dalam meter saat kuasa 2. Tempoh 12 saat yang terakhir. Baik. Dia memang cinta kalau ada cerita perubahan tu, dia mesti sama ada yang naik ataupun yang turun. Itu je biasa normalnya. Dia takkan tanya yang tegak. Jadi yang 12 saat terakhir tu ialah gambar rajah yang ini. Segitiga ni. Jadi kita kena tahu sini kadar perubahan laju kita dah belajar dah. Laju akhir tolak laju awal per masa akhir tolak masa awal. Yang mana yang awal, yang mana yang akhir. Kita dah belajar kalau makin ke kanan tu itulah yang akhir. Jadi awalnya yang kat sini. So, apakah titik dekat sini? Kita bacalah ini paksi X, ini paksi Y. So, itu ialah 28, 15. Yang sini pula, titiknya ialah 40 sifar. So masukkanlah dia punya nilainya. Jadi, sifar tolak 15 per 40 tolak 18. 28. So, negatif 15 per 12. Tapi sebenarnya, kamu nak kira bawah, nak kira pun boleh, tak kira pun boleh. Sebab dia dah bagi 12 saat dah. Terus 12 je lah, tak payah buat ni. Tapi inilah proses. So jawapannya ialah negatif 15 per 12. Memang betul lah negatif sebab dia makin merosot lajunya. Makin berkurangan lajunya. Jadi negatif, oleh kerana dia pecahan, pastikan dia bentuk yang paling mudah ataupun nak perpuluhan. Negatif 1.25 meter per saat kuasa 2. C. Baik, apa itu C? Hitungkan nilai V jika jumlah jarak dari 40 saat. 40 saat ialah 500 meter. Sudah belajar. Ni graf laju, ni graf masa. Yang tinggal adalah jarak. Nak cari jarak, laju dan masa. So, darab. Bila darab, maknanya ada luas. So, kita tengok ada berapa luas dekat situ. So saya buat dulu warna merah. Ada 1.
Nah, ada 2, ada 3. Ada yang nampak 3. Ada yang nampak 2 saja. 1, 2. Jadi terpulanglah mana-mana. Semua jawapannya betul. Cuma kalau nak 3 tadi, awak kena tahu luasnya trapezium segi 4, segi 3. Tapi kalau nak yang warna biru ni, ada 2 je. Iaitu trapezium. Okey, jadi saya jadikanlah. Contohnya saya nak buat trapezium lah. Luas B, luas A, luas B. Okey, jadi apa saya buat? Saya nak jadikan dia luas trapezium. Okey, jadi luas trapezium A campur luas trapezium B jumlahnya ialah 500. Dah tahu. Okey, so bentuknya macam ni. Yang si A campur yang B bentuknya macam ni. Okey, masukkan nilai. Okey, 2 garisan yang selari. Yang kalau A kiri kanan. Kiri kanan. Yang sebelah kiri, sini sampai sini. Tak tahu V. Sini sampai sini. Sama juga jarak sini sampai sini. Iaitu 15. Okey, bawahnya sifar sampai 10. Jadi 10. Okey, yang B pula. Jarak sini sampai sini. Maknanya kita tengok bawah. Antara 10 hingga 28. Jadi jawapannya 18. Sebab 28 tolakkan dengan 10. Okey, yang bawah daripada 10 hingga 40. Berapa beza antara 10 hingga 40? 40 tolak 10. Jadi jawapannya 30. Tingginya adalah sama dengan tinggi yang ini. Iaitu tinggi yang ini. So jawapannya 15. Okey, so jumlahnya 500. Masukkanlah formulanya. 1/2 darab hasil tambah V campur 15 darab dengan 10 campur dengan 1/2 darab 18 campur 30 darab 15. Jawapannya 500. So, buanglah mana yang tak berkaitan. Mudahkan dulu ZAS 5. Jadi kita darab silang. 5V campur 5 kali 5, 75. Okey. Ni campur 48. Sab 24. Jadi 24 kali 15 sama dengan 500. Okey, jadi aku tekan kalkulator. 24 kali 15. 360. Okey, jadi 5V campur 75 campur 360 sama dengan 500. Kau campurkan ni pula. Puluh campurkan dengan 75. 435. Jadi 5V campur 435 sama dengan 500. Dalam 500 ini ada 435. Jadi kita boleh buangkan. Kenapa? Bakinya nanti adalah bersamaan dengan 5V. Itu maksud ceritanya. Okey, 5V sama dengan 65 ke sini. 500 tolakkan dengan apa tu? 500 tolakkan dengan 435, jawapannya 65. Okey, 65. So V sama dengan apa maksudnya ni? 5 kali apa dapat 65? Maknanya nak tahu ini macam mana? Sama juga awak buat ceritanya 4 kali 2 sama dengan 8. Awak nak tahu ni macam mana? Kan awak buat 8 bagi 4. Sama juga macam ni. So 65 bagi 5. Bagi 5.
So 65 bagi 5 bahagikan dengan 5, 13. Okay, so V tu 13. Tengok balik logik tak 13. Okay, 15 atas, 13 bawah. Okay, logik. So itu saja untuk soalan ni.